Kalau dalam episod-episod yang lepas, Ines ke China, negara nombor 1 tanaman teh dunia dan kaya dengan sejarah tehnya. Kemudian ke Jepun, negara terbit matahari yang terkenal dengan budaya dan teh macanya. Seterusnya, Sri Lanka merupakan negara pengeksport terbesar dan terkenal dengan jenama tehnya. Kini, Ines pulang ke tanah air tercinta untuk menterjemahkan kepelbagaian rasa, budaya dan keunikan teh di sini. Menariknya episod ini, kita akan ke ladang-ladang teh yang terkenal dan terbesar di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat datang ke Teh Antara Benua. Untuk episod akhir ini, Ines akan bawa anda semua mengenali dan menghargai asal-usul teh-teh yang popular dekat negara kita ni. India, China, Sri Lanka dan Vietnam adalah negara pengeluar teh yang terkemuka. Walaupun Malaysia menghasilkan hanya 0.45% daripada jumlah pengeluaran teh dunia, pada tahun 2011, Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyenaraikan Malaysia sebagai pengeluar teh ke-18 terbesar di Asia. Malaysia adalah sebuah negara berbilang budaya yang merupakan rumah kepada pengguna Melayu, Cina dan India. Sumber perdagangan menyatakan bahawa orang Melayu lebih suka teh yang kuat. 80% daripada mengambil teh hitam, sementara pengguna Cina lebih cenderung kepada teh hijau ringan seperti Kuan Yin, Puer, Oolong dan teh hijau. Cameron Highland adalah rumah penghasil teh terbesar Malaysia yang dikendalikan oleh Boh Plantation. Boh ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1929 dan merupakan jenama rumah tangga. Teh Boh mempunyai rasa dan aroma yang unik. Ini disebabkan persekitaran Cameron Highland di Pahang yang terletak lebih kurang 5,000 kaki di atas paras laut. Iklim tropika yang sejuk, tanah berasid, hujan yang banyak dan sinar matahari menjadikan ianya lokasi yang sesuai untuk penanaman teh. Okey, sekarang ni Ines dekat ladang teh Sungai Palas. Salah satu ladang dekat Cameron Highland ni. Bersama Ines, Cik Kuna. Cik Kuna ni adalah salah seorang pengurus dekat ladang Sungai Palas. Cik Kuna boleh cerita sedikit tentang Cik Kuna dan sejarah ladang di sini? Ya, selamat datang ke ladang teh Sungai Palas. Nama saya Gunasilan Supramaniam. Saya pengurus ladang Sungai Palas. Boh Plantation wujud 1929, diasaskan oleh J.A. Russell. Total keseluruhan Boh Plantation lebih kurang 1,200 hektar dengan tanaman teh. 3 ladang di Tanah Tinggi Cameron, iaitu Ladang Boh, Ladang Valley dan Ladang Sungai Palas. Yang kita ada satu ladang dekat di tanah rendah, iaitu Ladang Bukit Ciding di Banting, Selangor. Apakah jenis-jenis teh yang dihasilkan dekat ladang teh ni? Okey, di Boh Plantation kita hasilkan teh hitam lebih kurang 4 juta kilogram setahun dan bersamaan dengan 5.5 juta cawan sehari. Apakah faktor-faktor atau ancaman yang boleh merosakkan kualiti teh ni? Untuk mendapatkan kualiti yang paling bagus, so kita perlukan faktor-faktor cahaya, cuaca dengan air hujan. So selain daripada itu, makhluk perosak seperti hopper, heliopeltis juga menjadi ancaman kepada pengeluaran teh, dan juga penyakit macam root disease, dia penyakit macam akar
juga merosakkan pokok ataupun merosakkan pengeluaran teh dekat Sungai Palas. Macam saya tengok dekat Jepun kan, mereka ada laba-laba untuk jaga daun-daun teh kan? Dia masa pagi dia tak aktif sangat. Dia ada dekat bawah dia punya daun ni. Tapi dah masa tengah hari dia akan jadi aktif balik. Oh, dekat bawah ha. Teh ni dah boleh disedia dipetik ke? Untuk sedia ni kita perlukan lagi 1 minggu untuk petik. Tapi saya akan bawa Inas ke tempat yang kita boleh tengok cara pemetikan daun. 3 jenama utama teh Malaysia ialah Boh, Cameron Valley dan Teh Sabah. Anda boleh membeli jenama-jenama ini di pasar raya di seluruh negara, terutamanya di Kuala Lumpur dan Teh Sabah di bahagian timur negara. Hari ini terdapat 2 kawasan utama teh yang semakin berkembang di Malaysia. Cameron Highland di Pahang dan Ranau di Sabah. Budaya minum teh di Malaysia berasal dari zaman kolonial British, di mana teh memainkan peranan besar dalam budaya British. Pada ketika itu, para penjajah mendapati ia mahal dan memakan masa untuk mengimportnya dalam jumlah yang mereka mahu dari India. Oleh itu, pada tahun 1929, seorang ahli perniagaan British memulakan penanaman teh di Cameron Highland. Bermula dari situlah Malaysia telah menjadi rantau yang sangat penting dan terkenal dalam penghasilan teh. Cik Inas, tadi nak tengok cara pemetikan daun kan? Yang ini Encik Maniam, ini pekerja yang paling lama. So dia tahu macam mana cara lama dia orang gunakan tangan pemetik daun ni. Jadi Encik Maniam dah berapa lama dah dekat sini? 50 tahun. Apa jawatan Encik Maniam dekat sini? Jabatan mandor. Mandor. Apa bezanya guna tangan dan mesin? Pekerja dapat korang. Sekarang punya orang sama foreigners, dia orang makan pun tak boleh kalau tangan gunting. Tak cukup. Selesai, dia orang pakai gunting, belakang mesin, baru dia orang boleh tahan kerja sini. Jadi Cik Mania boleh tak ajar saya cara pemetikan dengan betul? Sebab Cik Mania masih pakar kan dalam petik ni. Ya. Boleh ajar? Boleh. Cepat je, macam tu je. Macam itu, kita pakai bakul, masuk dalam. Jadi saya nak cuba pula boleh? Boleh. Jadi ambil je daun yang mana-mana? Kita mau kalau macam ini, kita mau putih macam ini. Ini macam. Oh, lagi dalam lah. Dalam. Sampai tangkai dia. Macam ini kita mau putih. Okey, macam ni ya. Betul? Ya. Banyak macam ni ya. Nampak? Terima kasih Cik Mania sebab dah ajar saya cara-cara nak petik daun teh ni. Okey, welcome. Okey. Cik Kuna, boleh tak saya nak tengok mesin yang berteknologi tinggi tu? Ya, boleh. Boleh ya? Okey, jom. Okey, Inas, ini mesin. Ini mesin untuk menggunakan potong daun menggunakan mesin. Mesin, nama mesin dia Ochai. Kita import daripada Jepun. Okey. Hari ini tempat kecurunan ni tak ada banyak curun kan, dia ada rata. So kita penggunaan 2 orang saja. Kalau tempat curun sangat, kita kena gunakan 3 orang dengan menggunakan winch satu. Berat ke mesin ni? Berat dia lebih kurang 18 hingga 22 kilo. Berapa keluasan boleh muat satu guni ni? Biasanya kalau dia orang tarik mesin, lepas balik satu baris saja dia dah penuh dah. Kita ada pasal dia gunakan mesin kan, dia akan potong semua. Kalau ada kayu ke ada benda-benda asing, kita kena keluarkan sebelum kita hantarkan.
jadi dengan pokok-pokok ni? Mana pokok-pokok ni? Kita panggil proses pruning. Setiap 3 tahun kita kena buat proses pruning ini. Dia akan potong menggunakan mesin. So pemotongan tu dia kena daripada 24 inci daripada tanah. Sebab buat pruning dia macam kasih rehatkan dia. Selepas 3 tahun dah berhasil kan. So kita biasanya kita akan bagi rehat untuk 3 bulan. So kita akan pruning satu level dan juga mengawal ketinggian pokok tu. Jadi berapa lama nak tunggu sampai daun ada balik? Kurang 70 hari hingga 80 hari untuk keluarkan hasil balik. Inilah dia proses pruning atau kata lain pencatasan. Ia sebenarnya untuk merehatkan daun-daun pokok-pokok ni semua dan juga untuk mengawal ketinggian pokok ni. Jadi mereka akan buat pruning ni selepas 3 tahun. Dan untuk menumbuhkan balik hasil yang baru, daun teh yang baru, ia akan mengambil masa selama 3 bulan. Jadi ini semua bukan pokok-pokok yang nak mati. Ia masih lagi boleh digunakan. Terima kasih Cik Kuna sebab sudi bawa Ina jalan-jalan dekat ladang teh ni. Banyak sangat ilmu Ina dah dapat dari segi penanaman, pemetikan dengan pencatasan. Sama-sama, tak jadi masalah. Jemput minum teh, Ina. Okay. Lepas ni Inas akan ke kilang teh pula. Tapi sebelum tu Ina nak minum dulu dengan Cik Kuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar? Dah lama tunggu ke? Tak dengar. Tak Okey. Okey, baiklah. Sekarang ni Inas berada di kilang pemprosesan teh. Bersama Inas sekarang ni Cik Durani menolong pengurus kilang ladang ni. Okey, jadi beliau akan tunjukkan kita cara pemprosesan teh dalam kilang. Kita akan lihat bagaimana kita proses daun-daun teh yang telah dipotong, okey, menjadi teh yang siap diminum. Kita tak ada buang masa, kita pergi tengok. Okey, jom. Jom. So Cik Inas masa masuk tadi ada bau sesuatu tak? Ada bau macam harum kan? Okey, so itu adalah bau teh yang sebenar. Sebab itu ladang teh Sungai Palas ni dia menghasilkan teh-teh yang berkualiti tinggi sebab bau dia, aroma dia sangat harum. Menurut Encik Durani, kilang dan ladang teh Bo Sungai Palas merupakan satu-satunya kilang teh tertua di Malaysia. Syarikat Bo telah berada di dalam Malaysia sejak tahun 30-an lagi kerana mengekalkan warisan dan nilai Bo. Proses yang kedua iaitu penggunungan kerana proses pertama iaitu proses pelayuran di mana mereka buang kandungan air dalam daun sebanyak 55% telah berlaku pada hari sebelumnya. Baru kita boleh gilingkan. Objektif adalah untuk mendapatkan gulungan pada daun teh tersebut dan tak nak teh tersebut hancur. Untuk mengetahui kualiti dan harga teh adalah bergantung pada saiz teh tersebut dalam cawan yang panas. Lagi kembang daun teh tu dalam cawan, maknanya ia lagi berkualiti tinggi dan grade-nya juga tinggi. Lagi halus daun teh tu dalam cawan, kualiti masih tinggi cuma grade-nya rendah. Proses ketiga, daun akan melalui proses fermentasi atau proses penapaian selama 22 minit pada kadar suhu 200 darjah Celsius untuk tukarkan daun warna hijau kepada keperang-perangan sebab Bo Plantation hanya menghasilkan teh hitam. Proses keempat, teh akan dikeringkan untuk memastikan kadar kelembapan teh berada pada tahap sekurang-kurangnya 3% supaya teh tahan lebih lama di dalam bungkusan. Proses yang terakhir, proses penggradean. Teh akan digradekan mengikut saiz yang tertentu. Setelah digradekan, teh akan dihantar ke kilang pembungkusan mereka di ladang Bukit Ciling, Banting. Selepas itu, barulah kita boleh mendapat teh yang siap sedia diminum. Okay, jadi kalau Cik Inas ingat tadi, 5 proses yang daun teh perlu lalui sebelum sampai kepada pengguna, iaitu yang pertama proses pelayuran, yang kedua proses penggilingan, yang ketiga proses penapaian, dan yang keempat proses pengeringan, dan yang terakhir sekali adalah proses penggradean. Okay, jadi setelah digradekan teh-teh ini akan dihantar ke kilang pembungkusan kita di ladang teh Bukit Ciling, Banting. Di sana kita ada satu kilang besar, okey, di mana kita akan mengumpulkan semua teh-teh kita di sana.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih sangat Cik Nurani. Sama. Banyak sangat ilmu yang kita dah dapat tentang pemprosesan teh. Lepas ni Ines akan ke tea center. Kita akan merasai jenis-jenis teh dengan cara yang betul. Orang panggil sebagai tea tasting Okey, Jadi boleh jom lah? kita pergi sana. Okey, jom. Alright. Sekarang ni Ines kat dalam bilik VIP Ladang Teh Boh bersama Ines Cik Navin. Cik Navin ni adalah salah seorang pegawai dekat Ladang Teh Boh ni. Cik Navin boleh tak cerita sedikit sebanyak tentang Cik Navin? Saya dah bekerja di sini selama 2 tahun. Jawatan saya adalah sebagai eksekutif operasi. Tanggungjawab saya adalah lebih untuk pemasaran kepada pelancong yang datang sini. Mereka dapat menikmati teh dan juga menikmati kecantikan ladang kami. Dan mereka dapat mengenal pasti yang teh yang mereka minum tu daripada sini. Betul? Ya. Apa budaya teh dekat Malaysia ni? Budaya minum teh ni, kita suka minum teh tarik. Teh tarik ni jadi yang terbaik ya. Betul, saya sendiri minat teh tarik sangat-sangat. Betul lah. Budaya kita pun dengan pelbagai campuran, pelbagai kaum, pelbagai bahasa, agama. Jadi teh tarik ni pun satu campuran juga. Betul. Bila masa yang terbaik kita nak minum teh? Masa yang terbaik untuk minum teh adalah pilihan anda. Okey, sebenarnya kita ada beberapa jenis grade-grade teh. Ada grade yang rasa kau, pekat. Dia sesuai untuk diminum pada waktu pagi. Teh yang sederhana, tak pekat sangat pada waktu tengah hari. Pada waktu petang kita minum seperti teh yang paling light. Pada waktu malam kita minum teh yang tidak ada kafein. Kita kurangkan dari segi kepekatan teh. Apa kelebihan teh ni untuk tubuh badan? Okey, teh ni mempunyai faktor antioksida. Antioksida ni boleh mengelakkan kita mendapat kanser. Tapi faktor kesihatan tu lebih kepada kita minum teh dengan cara yang berkhasiat lah. Bolehlah kita boleh minum teh dengan campur susu, campur gula tu. Ya, betul. Jadi Cik Navin cakap nak bagi saya rasa jenis-jenis teh dekat sini kan? Ya. Kita ada 3 jenis teh dekat sini. Kita ada Pala Supreme, Cameroonian Gold Blend dan Gunung Cantik. Yang Gunung Cantik dengan Pala Supreme ni susah nak dapat dekat luar. Oh, susah nak dapat dekat luar. Memang susah nak dapat dekat luar. Dia punya bungkusan ni tak pernah jumpa lah kat kedai kan? Apa yang kita corakkan di dalam package ni, semua yang kita boleh tengok dekat Cameron Highlands. Bunga-bunga ni semua boleh kita tengok dekat Cameron Highlands. Spesies rama-rama ni semua kita boleh cari dekat Cameron Highlands. Kalau datang Cameron Highlands, baru boleh beli. Jadi memang istimewa lah ni. Memang istimewa. So kita kena tuang air panas di setiap balang ni. Dia kena guna air panas je, tak boleh air sejuk. Dia kena air panas. Suhu dia di antara 90 hingga 100 degree Celsius. Jadi kita tunggu berapa lama ni? Ni kita tunggu lebih kurang 3 minit. Tengok warna dia. Alright. Kita dah tunggu 3 minit. Cik Navin nak tunjuk Ines cara nak minum? Yap. Saya boleh tunjukkan cara dia. Memang seronok. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan cara kita buat tea tasting. Kita akan menggunakan spatula ni untuk membuat tea tasting. Dua-dua, kita bau dia. Dapat dia punya rasa dia kan. Nombor 3, baru kita akan merasa dia. So, kaedah merasa teh tu memang seronok. Okey. Kita kena slurp, swirl and speed. Tapi sekarang hari ni kita takkan speed, kita akan minum terus. Okay. Oh, macam tu sangat unik saya tak pernah tengok. Kita harus menghirup dengan pusaran, memusarkan dia di dalam mulut. Kalau kita dapatkan udara daripada luar, dia akan campur dengan oksigen. Dia kena berpusar di semua bahagian lidah kita. Saya cuba pula. Cuba. Bau dia dulu. Oh, bau dulu. Bau dia dulu. Bau Gunung Cantik. Bau cantik sangat. Bau yang ni. Sangat unik tak pernah dekat tempat lain saya belajar benda ni. Okey.
Tak tahu dah jadi ke tak? Kita cuba. Energy. Wow. Okey. Okey tak sini Amin? Okay. Bagus. Okey, bagus. Saya boleh bagi skor A lah. Oh, skor A. Boleh. Pertama kali boleh menghirup seperti itu memang luar biasa. Okey, terima kasih Cik Nabi sebab berkongsi ilmu tentang cara minum teh, cara nak tea tasting. Sangat menarik dan sangat unik. Terima kasih Cik Nabi. Sama-sama. Kalau anda nak tahu, ladang-ladang teh dekat Malaysia ni dimiliki oleh 2 hingga 3 pengusaha besar saja. Bukan macam dekat Sri Lanka di mana ladang-ladang mereka dimiliki oleh berpuluh-puluh pengusaha teh. Macam dekat China pula, ladang mereka dimiliki oleh penduduk kampung. Begitu juga dengan Jepun. Dari Jepun ke negeri China, dari Sri Lanka balik ke Malaysia. Pelbagai rasa, pelbagai warna, itulah dia teh antara benua. Sebenarnya banyak sangat info dan pengalaman teh yang anda dapat belajar sepanjang program ni. Dari benua China, ke Jepun, ke Sri Lanka, sampailah dekat sini. Jadi Ines harap anda juga dapat pelbagai informasi dalam